أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni malam yang ke-23 daripada bulan Zulhijjah 1442 Hijrah. Allah Taala masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, sihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu secara online ataupun secara maya pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Yang mana mudah-mudahan pertemuan kita walaupun secara atas talian, secara maya, bukan secara fizikal, tetapi mudah-mudahan manfaat dan kebaikan yang kita perolehi seumpama kita bertemu secara fizikal dan secara bertalaqi, mudah-mudahan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ni insya-Allah dalam tempoh masa lebih kurang kita nak sebut sejam pun tak sampai sejam lah, sampai isyak lah, lebih kurang tu lah, insyaAllah. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, yang mana tajuk kita pada malam ini simple sahaja, tajuknya senang sahaja. Dan tajuk ni saya rasa sesuai untuk kita bincangkan. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat. Yang mana hadis yang akan saya baca pada malam ini adalah sebuah hadis yang saya petik daripada kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Yang mana kitab ni disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syukri. Yang mana Kiai ini setakat yang saya ketahui, beliau masih lagi berkhidmat mendidik umat khususnya di kawasan Banjarmasin, Indonesia sampai sekarang. Dan kitab ni disusun oleh beliau lebih kurang 37 tahun yang lalu. Lama dah kitab ni. Dan beliau menyusunnya dalam bahasa Arab, dan kemudian kitab ni diterjemah ataupun ditranslate kepada bahasa Melayu oleh murid kepada pengarang kitab ini, murid kepada Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus ini, yang mana muridnya pun merupakan guru sebahagian daripada kita di sini, di Malaysia ni lah. Yang mana salah murid beliau yang menterjemahkan dan menghuraikan kitab ni adalah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ataupun ma'ruf dengan panggilan Syekh Fahmi Zamzam. Yang mana Syekh Fahmi Zamzam ni masyhur di kalangan Tullabul ilmi ataupun talibul ilm, penuntut ilmu di kawasan utara ini. Dan beliau memiliki rumah di Derang, Kedah. Dan beliau merupakan, kalau tengok Syekh Fahmi ni, tak silap saya lah, beliau merupakan anak murid, anak saudara, berada pada kedudukan anak saudara kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala. Jadi kitab ni diterjemah ke bahasa Melayu oleh murid kepada Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus, yang juga merupakan guru kita semua, iaitu Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullah ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus ini dan apa yang dihuraikan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini, kita sama-sama ambil faedah dan manfaat daripada pertemuan kita malam ni, insya-Allah. Jadi malam ni saya akan baca hadis, saya akan baca terjemahan, kemudian kita tengok sikit keterangan yang ditulis oleh Syekh Fahmi Zamzam. InsyaAllah. Hadis yang saya pilih pada malam ini, saya ambil hadis yang tengah-tengah. Sebab hadis ni dia ringan, bolehlah kita kongsi sementara Maghrib dan Isyak ini.
Hadis yang saya pilih adalah hadis yang ke-17 daripada kitab kita ini, yang mana tajuknya simple sahaja, jangan malu hadir ke majlis ta'lim. Ataupun dengan perkataan yang lain, jangan malu hadir ke majlis ilmu. Ataupun kalau logat utara ni, jangan malu main mengaji. Itu senang bahasa. Jangan segan main mengaji. Segan ni maksud dia malu lah. Jangan segan main mengaji. Jangan malu menuntut ilmu. Baik. Hadisnya berbunyi, An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid, إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عنه أو كما قال أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. Erti hadis ini daripada Sayyidina Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabat dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, dia melihat ada tempat kosong di tengah-tengah halaqah, maka dia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana dia melihat orang ramai, maka dia merasa malu masuk ke dalam majlis itu, maka dia terus pergi ke tempat lain. Maka setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapannya, baginda bersabda, hendakkah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Yang pertama, dia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, dia merasa malu, maka Allah juga malu daripadanya. Adapun yang ketiga, maka dia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling jua daripadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ulang balik hadis ini. Saya nak bagi gambaran umum kepada sahabat-sahabat berkaitan dengan cerita ataupun kita panggil apa, gambaran umum lah hadis yang kita baca sebentar tadi. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Sayyidina Abu Waqid menyatakan, dia sebut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama para sahabat dalam majlis ilmu dalam masjid, sewaktu baginda sedang mengajar para sahabat di dalam Masjidin Nabawi, sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menerangkan ilmu kepada para sahabat dalam masjid. Ini dalil. Hadis ni juga boleh dijadikan dalil bahawa majlis ilmu boleh diadakan di masjid. Pengajian boleh buat di masjid. Pengajian boleh buat di surau. Kita tak menafikan orang nak cakap di tepi jalan ke, nak cakap dekat apa nama pub ataupun bar ke. Kita tak bangkang orang-orang yang nak bagi mau'izah, peringatan di mana-mana tempat lah. Tapi kita tak boleh menafikan peranan masjid dan juga surau ini sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu. Dan itu kita tak boleh nafikan. Sebab itu orang-orang yang menyekat nama Allah disebut dalam masjid, orang ini adalah orang yang paling jahat sekali lah. Kan Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Siapakah وَمَنْ أَظْلَمُ, dan siapakah yang paling zalim sekali, mimman, selain daripada, mana'a masajid Allah,
orang-orang yang menyekat masjid-masjid Allah ni, an yuzkara fi hasmuh, daripada disebut nama Allah di dalamnya. Ataupun dalam perkataan yang mudah, orang yang menyekat nama Allah disebut dalam masjid, ini orang jahat. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk meruntuhkannya. Benda yang belum ada dia sekat, benda yang dah ada dia nak rosakkan supaya benda yang dah ada tu jadi rosak pula. Dia jenis macam ni, manusia jahat. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam buat majlis dalam masjid, buat majlis ilmu dalam masjid. Banyak kelebihan orang buat majlis semula masjid ni, banyak kelebihan dia. Boleh i'tikaf, turun sakinah, turun ke tengah, banyak kelebihan dia. Tak apalah, kita bukan nak bincang tajuk tu, saja kita kongsi saja. Baik, sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang mengajak para sahabat ni, tiba-tiba mari 3 orang. Tiba-tiba tu mari 3 orang. Kata Sayyidina Abu Waqid, 2 daripada 3 yang baru sampai tu, dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang yang sampai tu terus masuk dalam majlis baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara mereka masuk? Cuba tengok. Orang yang pertama, daripada 2 tersebut, yang pertama, dia melihat ada tempat kosong di tengah-tengah majlis, yakni tengah-tengah halaqah, maka dia terus duduk di sana. Laki-laki nombor 1, dia sampai-sampai di majlis tersebut, dia tengok ramai orang, lalu dia cari majlis-majlis yang ada di situ, ruang kosong yang ada di situ, dia tengok-tengok ada satu ruang kosong, lalu dia duduk di tempat tersebut. Ni laki-laki nombor 1. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Laki-laki nombor 2, bila dia sampai-sampai di situ, dia tengok ramai orang ada dalam majlis tersebut. Akhirnya dia nak masuk ke dalam, dia rasa malu. Ni banyak, orang kita banyak macam ni. Dia tengok-tengok, dia malu, dia segan lah. Nak masuk dalam ramai orang tengok nanti malu lah. Akhirnya apa dia buat? Dia duduk di bahagian belakang majlis. Ni banyak, masyarakat kita banyak. No? Bukan masyarakat kita Malaysia ni, masyarakat kita tak tahulah planet mana, wallahu alam lah. Kan? Tapi kebanyakan suasana kalau kita tengok, kebanyakan orang Islam macam itulah suasana dia. Bila ada majlis dan sebagainya, dia suka duduk di belakang. Tak kira lah majlis apa pun. Majlis ilmu apatah lagi lah. Majlis yang bukan ilmu sekalipun, majlis tak kira lah apa sahaja, perhimpunan ke apa ke, dia suka duduk belakang-belakang. Nanti kita tengoklah apa balasan pada orang yang suka duduk belakang-belakang macam ni. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana dia melihat ramai orang, maka dia rasa malu dia rasa malu masuk dalam majlis ilmu tersebut. Laki-laki nombor 3, dia sampai-sampai dia tengok ramai, dia nak masuk tu dia malu. Apa dia buat? Maka dia terus pergi ke tempat lain. Dia pusing, dia belah balik. Dia pusing-pusing, dia pergi tempat lain. 3. Boleh nampak jalan cerita tu, no? Baik. Maka setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapannya, bila baginda selesai daripada bercakap, baginda selesai mengajar, baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Mau tak? Aku komen sikit tentang 3 lelaki yang datang tadi. Nak tak aku bagi pandangan? Mau tak aku bagi pandangan tentang 3 lelaki yang sampai tadi?" Baik. Yang pertama, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, maksudnya lelaki yang pertama, dia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Nabi kata orang yang pertama, dia datang, dia masuk dalam majlis, dia cari ruang kosong, dia tu duduk di tengah-tengah halaqah yang ada itu, dia bersungguh untuk mendapatkan ilmu. Kalau orang utara panggil ni pulun lah, dia pulun. Mengaji tu pulun, tuntut ilmu tu pulun. Rupanya orang yang berusaha dalam keadaan pulun ni, bahasa mudah dia kita nak kata apa istilah kita, sungguh lah, sungguh. Rupanya orang yang mengaji bersungguh ni, betul-betul nak menuntut ilmu, betul-betul tak malu untuk mendapatkan ilmu, orang ni Nabi sebut Allah memberikan tempat kepadanya. Dengan makna kata Allah Ta'ala berikan kepada dia ilmu yang banyak. Rupanya orang yang mengaji bersungguh, dia akan dapat ilmu yang banyak. Seumpama laki-laki ni. Right. Yang kedua, laki-laki yang kedua, kata Nabi SAW, dia merasa malu, yakni tidak bersungguh-sungguh. Yang kedua ni mengaji dia, tapi mengaji sambil lewa, mengaji, tak
apalah, belakang-belakang pun tak apa, dapat pun okey lah, tak apalah. Dia menuntut ilmu tapi dia tak bersungguh. Lalu baginda menyatakan Allah Ta'ala Allah juga malu daripadanya. Dengan makna Allah Ta'ala tidak memberikannya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka dia berpaling daripada Allah. Yang ketiga ni dia sampai-sampai dalam majlis tersebut dia belah balik terus. Sedangkan kelebihan majlis ilmu ni banyak. Sahabat-sahabat kalau duduk dalam, saja kongsi sikit lah. Kita kalau dalam majlis ilmu kan Allah Ta'ala sebut wasayujannabuhal ashqa. Fadzakkir Allahumma salli ala ayat dalam surah Al-A'la, surah Sabbihis kan Allah Ta'ala sebut wasayujannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Bukan. Allahu Akbar. Saya pun tak sempat rujuk. Tak apalah. Sahabat-sahabat tengok dalam surah Al-A'la, surah Sabbihis. Yang selalu orang baca Sabbihis marabbikal a'la. Dalam surah tersebut, sahabat-sahabat tengok Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan orang yang memberikan peringatan. Dan Allah Ta'ala sebut wasayujannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka, dia akan menjauhkan diri daripada peringatan ini. Maksudnya dia tak suka dengar peringatan, dia tak suka dengar nasihat, dia tak suka dengar ilmu, dia tak suka perkara-perkara yang nak memperbetulkan diri dia, dia tak suka perkara, dia jenis macam tu. Rupanya orang hak menjauhkan ni Allah Ta'ala sebut orang yang celaka. Ashqa ni paling celaka. Sedangkan kelebihan masuk dalam majlis ilmu ni, saya rasa sahabat-sahabat pun tahu macam-macam. Banyak perkara baik. Dengan diberikan kesakinahnya, ketenangan, diberikan rahmat, disebut namanya di hadapan para malaikat, dipayungi ataupun dipelihara oleh para malaikat. Kemudian kalau kata majlis tersebut diturunkan keberkatan, diturunkan fuyudat, ada banyak perkara baik yang Allah Ta'ala bagi. Sehingga baginda menyatakan idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu lalu dekat taman daripada taman syurga. Kan marar ni lalu ya. Bila kamu lalu dekat satu taman daripada taman syurga, farta'u, berhenti sekejap. Maksudnya duduk sekejap supaya kebaikan yang ada dalam majlis tersebut kamu juga akan memperolehnya. Kan? Tapi laki-laki ni tak mau. Dia tengok-tengok, dia belah balik terus. Maka Allah berpaling jua daripadanya. Dengan makna kata Allah Ta'ala tidak mempedulikan dia, tidak memberikan kebaikan kepada dia. Dia tak nak kebaikan, Allah Ta'ala tak bagi kebaikan pada dia. Boleh nampak hadis dia, no? Hadis ni riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya tak mau lari jauh-jauh berkaitan dengan perbincangan kita ni. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat keterangan yang ditulis oleh Syekh Fahmi Zamzam. Jadi kita beletiak daripada situ lah lagi. No? Cuma saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita bincang sikit lah. Kenapa baginda SAW memberikan sedikit komen kepada 3 laki-laki yang sampai? Ataupun apa kaitan 3 laki-laki yang sampai dalam majlis baginda ini dengan kehidupan kita selaku umat Islam? Apa gambaran ke ataupun apa kaitannya 3 laki-laki ini dengan kehidupan orang Islam? Baik, ulama membahaskan, saya sebut ringkas teruslah, no. Ulama sebut mudah macam inilah. Rupanya hadis ini ataupun kelakuan 3 laki-laki ni yang kita dengar tadi, yang mari masuk dalam majlis, yang duduk di belakang, yang belah balik tu. Rupanya kelakuan 3 laki-laki ni, inilah sebenarnya gambaran ataupun simbolik umat Islam dengan majlis ilmu. Orang Islam dengan majlis ilmu ada 3 kategori ni. Maksudnya manusia ataupun orang Islam lah. Orang Islam dengan majlis ilmu ni ada 3 jenis ni. Ada yang jenis nombor 1, yang belajar bersungguh-sungguh, ngaji pulun. Maksudnya di mana tempat ada sampai, apa pengajian ada sampai. Dia sanggup korbankan masa dia untuk pengajian. Dia sanggup korban tenaga dia untuk pengajian. Dia sanggup korbankan kepentingan dia untuk pengajian. Kira kalau ada urusan apa pun, dia sanggup tangguh urusan dia. Sebab apa? Aku mengaji dulu. Aku nak mengaji dulu. Ini orang bersungguh. Itulah gambaran manusia yang pertama yang ada atas muka bumi, berkait dengan ilmu. Yang kedua, ada juga
simbolik manusia yang kedua, ini gambaran orang yang mengaji tapi mengaji sambil lewa. Yang ni banyak lah. Kan, jenis bahasa mudah kita sebutnya lah. Saya kalau beletak ni, minta maaf lah kalau beletak sikit lah. Kita nak masuk tentera kan, kita dengar tentera laut ke, tentera darat ke, tentera udara ke, tak apalah. Tentera bila dia nak masuk ke medan kan, dia akan bawa senjata, dia akan bawa senapang, dia akan bawa apa-apa kelengkapan dia lah sebagai tentera. Jadi bila orang tengok dia lengkap dengan pakaian tentera, lengkap dengan senjata, lengkap dengan peralatan, orang tahu dia nak turun ke medan perang. Maknanya kalau orang utara panggil nampak tokoh lah, nampak gaya tu gaya memang orang nak pergi perang. Okay. Sahabat-sahabat tengok orang turun berkebun, sama juga dia turun berkebun dengan baju dia, dengan seluar dia. Kadang dia pakai topi, tapi bukan topi cepiu berjalan tu, bukan topi untuk makan angin, topi-topi bekerja. Kemudian dia bawa cangkui, dia bawa kalang, dia bawa parang, kadang dia bawa sabit. Poin kita nak sebut, kita tengok dia, kita nampak ni orang ni betul-betul nak ke kebun. Sahabat-sahabat tengok orang jadi kontraktor, ada gaya penampilan kontraktor dia. Tengok doktor, ada penampilan doktor dia. Sahabat-sahabat tengok siapa pun ada penampilan dia, ada identiti dia. Tetapi orang yang menuntut ilmu, kadang-kadang kita tengok tak nampak identiti dia seorang penuntut ilmu. Contoh simple lah, kadang-kadang dia mengaji, pen pun tak ada, kertas pun tak ada, mengaji kan, duk berasa kemas kata kan, duk rasa macam hebat. Ustaz bawa kitab, dia tak bawa kitab. Mengaji tapi tak bersungguh, tu bahasa mudah dia lah. Mengaji tapi tak nampak kemas macam orang nak mengaji, macam orang nak menuntut ilmu. Rupanya orang macam ni dia berada pada kedudukan nombor 2. Dan rupanya orang macam ni baginda gambarkan Allah Ta'ala tidak memberikan kepadanya ilmu yang banyak. Sebab apa? Sebab tak nampak kesungguhan. Sedangkan ulama mengatakan man hafidha wafara, apa yang kamu hafal dia akan hilang, lupa. Wa man kataba waqara, tapi apa yang kita tulis dia lekat. Waqara dia lekat lah, bahasa mudah dia. Apa yang kita hafal ni kadang dia hilang, dia sirna, dia hilang macam tu lah. Tapi kalau kita tulis dia lekat. Ni dia datang menuntut ilmu, apa pun tak bawa, relax, kitab pun tak bawa, pen tak bawa, apa pun tak bawa. Ustaz dah mengajar separuh dah, baru dia sampai. Sedangkan rumahnya dengan surau yang paling dekat sekali, contohlah. Dia mengaji, tapi tak bersungguh. Rupanya orang yang mengaji tak bersungguh ni, dia takkan, bahasa mudah kita sebut, dia takkan berjaya seumpama orang yang pertama. Mudah-mudahanlah kita sama-sama betul lah. Kenapa betulkan benda ni? Jadi, simbolik saya sebut dah tadi, hadis ini merupakan simbolik orang Islam dengan majlis ilmu. Ada yang jenis yang pertama yang pulun belajar, ada jenis yang kedua yang belajar tapi sambil lewa, ada yang ketiga yang tak mau menuntut ilmu, tak mau mengaji. Itu senang bahasa. Jadi mudah-mudahan kita yang mendengar malam ini, kalau boleh doalah, mudah-mudahan kita duduk pada level yang pertama, level orang yang nak menuntut ilmu, level orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan kalau boleh elakkanlah daripada jadi yang nombor 2. Sebab kita dah mengetahui, kita dengar dah orang nombor 2 ni apa balasan untuk dia, kita dah dengar. Elakkan jadi nombor 2. Dan kalau boleh jangan jadi yang ketiga. Jenis ada majlis ilmu belah balik, ada majlis ilmu belah balik. Baik, saya kita bincang. Tengoklah, insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat ini rahmati Allah SWT sekalian, cuba tengok apa yang Syekh Fahmi Zamzam tulis. Yang ni kita kongsi sama-sama nah. Baik, kata Syekh Fahmi, waqala al-musannif rahimahullahu taala, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Bahasa mudah kita sebut, orang yang nak mengaji, orang yang nak tuntut ilmu, tambah sahabat-sahabat sekarang duk dengar pengajian tiap-tiap malam. Sahabat-sahabat sekarang rindu dengan pengajian, rindu dengan majlis ilmu. Rupanya orang yang nak dapatkan ilmu ni, dia perlu bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian. Maksud dia kena fokus sungguh, kena bagi komitmen kepada ilmu. Dia perlu korbankan masa, dia perlu korbankan tenaga, dia perlu korbankan duit ringgit. Sahabat-sahabat dengar tu kan, apa cerita-cerita orang-orang terdahulu dalam usaha mereka menuntut ilmu. Ada yang berjalan perjalanan jauh semata-mata nak dapatkan satu hadis. Sebab apa? Bersungguh. Ada yang sampai tahap membaca kitab
sehari 16 jam. Ada Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu 2 tahun tak tidur baring. Sebab apa? Sebab tekun menuntut ilmu. Sahabat-sahabat mungkin pernah dengar apa nama Allahumma salli ala Muhammad. Imam kita sendiri Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bukan setakat beliau belajar, bukan setakat dia sendiri belajar bersungguh-sungguh untuk dapatkan ilmu, malah ibunya juga antara orang yang memberikan peranan ataupun memainkan peranan sehingga beliau menjadi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabat pernah dengar kata Imam Syafi'i kan pernah belajar di Baghdad, kan? Pernah pergi mengaji di Baghdad dengan murid Imam Abu Hanifah. Maksudnya pernah pergi ke Iraq mengaji dengan murid Imam Abu Hanifah. Sewaktu beliau berada di kota Baghdad, beliau tak pernah makan. Imam Syafi'i berada di sana beberapa tahun. Beliau tak pernah makan makanan yang ada di kota Baghdad. Yang beliau makan satu aja. Apa dia? Roti kering. Roti kering yang dihantar oleh ibunya daripada Mekah. Maknya berada di Mekah masa tu. Mak dia akan tengok ada rombongan daripada Iraq datang. Mak dia akan bekalkan, bagilah roti tu, kirim supaya hantar kepada Syafi'i di Iraq. Dia cuma makan roti kering yang mak dia hantar. Susah, memang susah. Nak dapatkan ilmu kena susah. Bagaimana? Nampak? Dia memberikan perhatian yang besar, korban masa, korban tenaga, korban wang ringgit, korban keinginan. Rupanya nak dapatkan ilmu yang banyak ni, banyak benda kena korban. Kita sebab tu minta maaf bahasa saya mungkin kasar sikit lah, tapi kita boleh ambil sikit lah. Kita jadi mak ayah, kan sekarang kita jadi mak ayah. Mungkin ada sebahagian jadi tok-tok wan lah. Tak apalah ibu dan ayah. Saya rasa semua anak-anak kita berjaya. Semua anak-anak berjaya. Persoalan dia sekarang, kita berkorban tak untuk kejayaan mereka? Korban masa ataupun tidak, korban tenaga ataupun tidak, korban duit ringgit ataupun tidak. Kalau ada, alhamdulillah, mudah-mudahan pengorbanan kita itu akan menghasilkan kejayaan bagi anak-anak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan pengorbanan yang kita buat tu Allah Ta'ala bagi anak-anak kita berjaya. Ada setengah orang dia tak mau, dia nak anak berjaya tapi dia tak mau korban apa. Satu, ada. Ada manusia dia nak anak-anak berjaya tapi kalau bertembung pengorbanan untuk anak-anak belajar dengan keinginan diri dia, dia sanggup letak tepi pengorbanan anak-anak tu. Yang anak-anak nak belajar tak tepi, dia kira dia dulu. Jadi susah sikit, kan? Susahlah sikit. Dia nak kena dah nak kata kasar sikit lah, kan? Sama-sama lah kita nak kena perbetulkan benda tersebut. Sebab orang yang nak dapatkan ilmu, dia kena bersungguh-sungguh. Satu. Baik. Hendaklah dia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Baik. Sahabat-sahabat yang ada pen, siapa yang belajar malam ini, yang mendengar malam ini, yang ada pen di tepi, sahabat-sahabat buat catatan sikit lah. Buat catatan sikit di tepi tu. Sahabat-sahabat tulis, ilmu tidak akan diperolehi. Maksud dia, ilmu tidak akan diperolehi. Maksud dia, bahasa kampung kita ni, orang yang jenis macam ni, dia takkan dapat ilmu. Orang yang ada sifat ni, dia takkan dapat ilmu. Sebab tu kalau boleh kita yang menuntut ilmu, jangan ada dua sifat ni. Kalau boleh buanglah. Antara sifat yang disebutkan, nombor satu, mustahi, pemalu. Orang yang malu. Orang malu mengaji tak dapat. Maksudnya dia mengaji, dia takkan dapat hasil yang banyak. Dia malu. Kita kata pilih mengaji tu, kamu ni Quran baca tak betul, pilih mengaji dengan Tok Guru tu. Tok Guru tu ada dekat taman kita aja. Pilih mengaji. Dia kata malu, segan lah. Tak mau lah, segan tua lah, malu lah. Dia malu. Rupanya orang malu ni mengaji tak dapat. Satu. Yang kedua, mutakabbir. Orang yang sombong. Dia rasa dia pandai. Dia rasa dia tahu segala-galanya. Dia rasa, bahasa ni kasarnya, dia rasa orang lain tu seolah-olah lebih bodoh daripada dia. Dia rasa dia pandai. Orang yang merasakan diri dia pandai, orang ni tak belajar takkan dapat. Takkan dapat. Tuh. Memang tak dapat. Ini banyak dia duduk rasa, kadang dia tengok guru yang datang mengajar, kadang-kadang Allah, bukannya lulusan mana pun keluar pondok aja, biasa aja. Dia rasa dia lebih hebat. Mutakabir, dia rasa dia besar berbanding guru yang datang mengajar.
Allah, saya ada PhD, yang datang ni apa? Diploma je. Kan? Baca kitab biasa-biasa, ya Allah, baca Muniatul Musalli. Lah, baca kitab apa nama? Ayuhal Walad. Baca kitab, bacalah kitab-kitab dia sombong. Punya orang sombong ni mengaji tak dapat. Ngarut ya. Kan? Betul kalau sahabat-sahabat tengok apa nama anak murid Imam Syafi'i. Sahabat-sahabat pernah dengar kan? Imam Rabi' Muradi. Kan Imam Rabi' tu nak tunjuk kata orang dulu mengaji tak malu. Imam Syafi'i dia tengah mengajar. Imam Syafi'i kan anak muridnya ramai. Imam Buzani ada, Imam Buwaiti ada, Imam Abdullah bin Hakam ada, Imam Rabi' Jizi ada, Imam Rabi' Muradi salah seorang. Imam Rabi' Muradi ni, satu hari Imam Syafi'i tengah mengajar, tengah-tengah duk mengajar, Imam Syafi'i tanya, faham tak? Faham? Selalu duk mengajar okey. Tapi hari tu Allah Ta'ala nak menguji. Nak menguji Al-Imam Syafi'i, nak menguji sekali Imam Rabi' Al-Muradi ni. Rabi' faham tak? Faham tak apa yang disampaikan? Faham tak? Imam Rabi' kata tak faham. Tak faham. Alim okey, tapi perbahasan tu tak faham. Imam Syafi'i ulang balik cerita macam ni, macam ni, bagi contoh satu nak bagi faham. Faham tak? Tak faham. Imam Syafi'i cerita lagi. Macam ni. Faham tak? Tak faham. Kita kalau selalu 3 kali ya, tak faham tak? Kita cerita kat budak-budak, kita mengajar anak-anak 3 kali tak faham, kita kira nak marah. Kita standard kan, kira nak marah 3 kali tu, kira nak marah langsung. Akhirnya bila Imam Rabi' tak faham, Imam Syafi'i kata, Rabi' ikut aku balik. Dalam perjalanan balik tu, sambil duduk berjalan balik tu, Imam Syafi'i tanya lagi, macam ni. Faham tak? Tak. Cerita lagi, macam ni. Faham tak? Tak. Rupanya dalam kitab sebut, hampir 40 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, hampir 40 kali. Lah kali baru cerita, bukan maksud dia tepat 40, tapi hampir-hampir 40. Last sekali bila hujung tu Imam Syafi'i cerita 30 kat 40 ni, cerita dia, faham tak? Oh, baru faham. Dekat 40 kali baru nak faham. Antara pengajaran yang kita boleh ambil, yang pertama kita boleh tengok kesabaran Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sabar, guru, sabar. Satu. Dan yang kedua kita boleh tengok Imam Rabi' Muradi ni tak malu belajar. Maksud dia tak malu. Kalau kita, Tok Guru cerita faham tak? Kita kata tak faham. Dia cerita lagi sekali, faham tak? Terus mengaku faham lah. Kadang-kadang tak faham pun, tapi dengan malu ni, mengaku faham. Rupanya macam ni sampai sudah tak dapat. Tapi itulah habit kita kan. Tabiat kita bersama. Tak apalah, sama-sama lah kita betul. Mudah-mudahan. Mana tahu Allah Ta'ala bagi. Baik. Jangan malu untuk belajar. Jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat. Ngaji ni hati kena cekal. Ngaji ni kena kuat. Buat macam mana kan? Kena kuat. Kan? Sahabat-sahabat yang belajar malam ni, saja kongsi lah nah. Kalau sahabat-sahabat buka dalam Ta'lim Muta'allim cukup. Dan tak payah kitab salah. Karangan Al-Imam Zarnuji ataupun Zurnuji radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat-sahabat boleh tengok, ada tak silap saya dalam fasal yang ketiga daripada kitab tersebut. Sahabat-sahabat boleh tengok berkaitan dengan isu tajribah ataupun kita sebut pengalaman lah. Pengalaman orang-orang terdahulu. Antara yang disebutkan adalah, kalau seseorang tu memuliakan guru, maksudnya dia mentaati guru, dia menghormati guru, dia buat baik dengan guru, dia, bahasa kampung kita ni, belajar bersungguh-sungguh lah, termasuk menjaga adab dengan guru. Tak noh, saya tutup jam sekejap. Okey, baik. Sama balik. Baik. Kat mana? Lupa tadi. Ta'lim Muta'allim. Dalam kitab tersebut ada disebutkan berkaitan dengan orang yang memuliakan guru, menghormati guru. Maksudnya orang yang belajar dan menjaga adab bersama dengan guru.
berdasarkan pengalaman ulama-ulama dulu, ulama-ulama terdahulu lah, dia bagi tajribah, pengalaman mereka terdahulu, rupanya Allah Ta'ala akan bagi orang yang bersungguh-sungguh, termasuk menjaga adab dengan guru dan sebagainya, Allah Ta'ala akan bagi, dia akan jadi orang alim. InsyaAllah dia jadi orang alim. Kalau dia tidak alim, Allah Ta'ala akan bagi anak dia jadi orang alim. Dan kalau anak dia tidak menjadi orang alim, Allah Ta'ala ganti, cucunya akan jadi orang alim. Dan saya rasa yang mendengar pada malam ini, hampir 45-44 orang ni, saya rasa kita semua menginginkan ahli keluarga kita, keturunan kita menjadi orang alim. Kalau tak alim boleh mengajar orang pun tak apa. Dia tak, bahasa mudah, dia tak berkhidmat untuk umat. Tapi paling tidak, dia reti hukum hakam untuk dirinya sendiri pun dah cukup dah. Dia tahu dia berkahwin, ni tanggungjawab aku sebagai suami, ni tanggungjawab aku sebagai isteri, ni tanggungjawab aku sebagai anak, sebagai ayah. Dia bekerja, dia tahu ni halal, ni haram, ni rasuah haram, ni menipu macam ni tak boleh berdosa. Dia ada mak bapak, dia tahu ni tanggungjawab aku pada mak bapak. Dia tahu ni ibadat aku, ni kewajipan aku, yang ni aku tak boleh buat, yang ni aku boleh. Untuk diri dia sendiri dan keluarga, jadilah. Saya rasa kita sebagai ibu dan ayah memang itu yang kita nak pun daripada anak-anak. Kan? Rupanya antara cara yang disebut, rupanya Allah Ta'ala akan bagi kepada orang tersebut jadi orang alim. Kalau ada anak dia, kalau tidak cucu dia. Sebab itu saya rasa tak rugi kalau kita semua bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sesuatu kepada keturunan kita. No? Mana tahu Allah Ta'ala bagi kan. Sahabat-sahabat dengar kan, saya rasa dulu viral tau. Benda tu viral. Ada sahabat-sahabat kita kan terjemah kan. Video apa Syekh Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Hisham, Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Hisham Burhani. Kan ada satu video yang viral dulu, yang disebut ataupun yang menceritakan berkaitan dengan penggali kubur tu, hafar tu. Kan ada cerita Syekh Hisham Burhani sebut, cerita ni cerita lama di Syria. Saya ringkas-ringkas lah nak cepatkan masa. Kan cerita berkaitan dengan ada seorang penggali kubur, dia gali kubur, tiba-tiba satu hari ada satu mayat yang dia uruskan. Bila mayat tu sampai, dia uruskan mayat tersebut, tiba-tiba nampak perkara-perkara yang sangat aneh, yang ajaib. Lalu penggali kubur ni pengsan dalam kubur. Kemudian bila dia pengsan, tak apalah, dia bangun tu, dia rahsiakan peristiwa tu, tak bagi tahu siapa-siapa. Kan kemudian selepas tu pula ada lagi satu kematian, dia korek kubur sekali lagi. Waktu uruskan jenazah tersebut, dia nampak sekali lagi perkara-perkara yang aneh, yang ajaib. Tapi kali kedua ni dia tak pengsan dah. Saya ringkas-ringkas ni, dia tak pengsan dah. Akhirnya dia cari siapa yang merupakan ahli keluarga. Siapa ahli keluarga orang yang meninggal dunia yang kedua ni? Akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita, ibu kepada mayat tu, ibu pada si mati. Lalu ibu si mati ni pun cerita, Allah Ta'ala uji saya dengan ujian yang berat. Hari ni anak saya meninggal dunia, hari ni. Dan sebelum ni anak saya yang lain meninggal dunia. Maksud dia anak dia yang penggali kubur pengsan dalam lubang tu pun anak makcik ni juga. Jadi anak dia yang pertama tu pun anak dia, yang kedua ni pun anak dia juga. Akhirnya penggali kubur ni cerita kepada makcik ni, kata dia nampak peristiwa aneh, peristiwa ajaib macam ni, ringkas-ringkas ni lah. Dan akhirnya makcik tu bagi tahu, kata anak dia ni seorang talibul ilm, seorang ni penuntut ilmu, dia rajin mengaji, rajin menuntut ilmu. Satu. Dan anak dia yang kedua ni pula dia bekerja. Dia cari pendapatan lah, bekerja. Tapi pendapatan dia banyak dihabiskan untuk penuntut ilmu. Maksudnya dia bagi untuk penuntut ilmu banyak. Dia bagi untuk fasiliti ilmu, dia bagi untuk pembangunan tempat ilmu, dia bagi untuk pembangunan insaniah manusia tu sendiri, bantu pelajar dan sebagainya. Dia banyak habiskan harta untuk penuntut ilmu. Rupanya penggali kubur ni, bila dia dengar kisah macam ni, apa dia buat? Dia berhenti kerja penggali kubur, dia stop sebagai penggali kubur, dia terus pergi ke masjid yang ada di Damsyik, dan dia mula belajar di sana. Mula belajar. Tak apalah. Rupanya bila dia start belajar di sana,
Allah Ta'ala bagi berkat kesungguhan, berkat semangat yang beliau ada, berkat dia cekal untuk menuntut ilmu. Penggali kubur kan, takkan umur 5 tahun menggali kubur kan, takkan umur 10 tahun. Penggali kubur ni kebanyakannya dah agak berusia lah sikit. Rupanya penggali kubur yang agak berusia ni, dia baru start mengaji. Akhirnya Allah Ta'ala bagi kepada beliau berkat kesungguhan, berkat doa, berkat belakang ni. Akhirnya Allah Ta'ala bagi dia jadi orang alim. Dengan nama Syekh Abdul, tak silap saya lah, Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar tu penggali kubur. Jadi orang alim. Bila dia meninggal dunia, bila Syekh Abdul Rahman Al-Haffar ni meninggal dunia, Allah Ta'ala bagi anak dia jadi orang alim. Anak dia meninggal, cucu dia jadi orang alim. Cucunya meninggal, saya dengar kata cicitnya pun jadi orang alim. Syekh Abdul Razak Al-Haffar pun jadi orang alim. Allahu Akbar. Berkat Tok Wan ubah hidup sekali dia atas. Kan Tok Wan dia tadi daripada penggali kubur tukar jadi penuntut ilmu. Allah Ta'ala balas sampai ke cicit jadi orang alim. Allahu Akbar. Nak apa lagi sahabat-sahabat sekalian kan? Sebab tu penting bersungguh dalam menuntut ilmu. Banyak kelebihan, banyak manfaat, banyak perkara yang Allah Ta'ala akan kurniakan pada kita. Sebab tu Syekh Fahmi pesan mengaji, no? Sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambahkan ilmu. Ada ruang tambah ilmu, ada ruang tambah ilmu. Imam Ghazali, kadang ada setengah orang kata, Ustaz, saya tak sempat nak berzikir, Ustaz, saya tak sempat nak baca ni, tak sempat nak baca ni, wirid saya pun banyak. Betul, tidak ada masalah. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali, minta maaf no, ulama-ulama kita menyatakan, bukan Imam Ghazali, silap. Ada satu kalam yang berbunyi, nahnu nata'abbadana Allahu bil ilmi. Kami ni beribadat kepada Allah dengan cara menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu dengan cara ibadat. Ada orang menuntut ada orang melakukan ketaatan dengan cara ibadat. Ada orang mentaati Allah dengan cara khidmat. Ada orang mentaati Allah dengan cara melakukan pengorbanan. Ada orang mentaati Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Ta'ala dengan cara menuntut ilmu. Jadi sebenarnya menuntut ilmu juga satu ibadat. Tak ada masalah. Baik. Tak perlu disuruh untuk belajar, tetapi dia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Ada orang yang betul-betul nak mengaji ni anytime, bila jumpa pun dia akan pasti akan ambil ilmu. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, dia dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berikan tumpuan, berikan komitmen yang besar, dia akan dapatkan ilmu yang cukup banyak. Boleh? Adapun orang yang malas, ni Syekh Fahmi sebut, adapun orang jenis malas, patah semangat, tidak gairah, sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang seperti ini jarang sekali berjaya dalam usaha mendapatkan ilmu. Tapi kalau jenis malas, jenis mengaji pun halal balai, orang utara panggil halal balai, mengaji halal balai, rasa nak mengaji, rasa tak mau mengaji, sudah. Kan? Bila bertembung keinginan dia dengan majlis ilmu, kadang-kadang dia kira, apalah, pilah, kuliah ada lagi, banyak lagi. Rupanya orang macam ni, dia akan, bahasa mudah, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang banyak. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, saya rasa boleh kita sama-sama perbaiki kehidupan kita. Walaupun sekarang kita belajar secara online, tapi saya rasa tak menjadi satu kesalahan sekiranya kita tumpu betul-betul. Walaupun sebab ini je medium yang ada pada kita sekarang, ini sahaja cara yang ada untuk kita menuntut ilmu, no? InsyaAllah. Bunyi jam, bunyi azan. Asal-asal terganggu tak? Kalau asal okey, saya teruskan saja. Boleh no? Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kesimpulan daripada tajuk ini, janganlah malu untuk menuntut ilmu, janganlah malu untuk
mendapatkan ilmu, tak kiralah daripada mana sumbernya, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT sekalian, yang ni saja kongsi lah, share sikit lah sebagai satu perbincangan pada kita. Sebab tu kata penting mengaji, no. Kita sekarang hidup pada satu zaman yang penuh dengan fitnah. Sekarang ni, zaman yang kita hidup sekarang ni penuh dengan ujian, penuh dengan kejahilan, penuh dengan tak nak sebut apa lah istilah lain, Allah kita sekarang saya tunggu sekejap bagi habis doa. Baik. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggi dan terpuji, yang telah Engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tidak jadi janji. Baik, sahabat-sahabat yang rahmati Allah SWT sekalian, ya, makan tidur badan naik. Baik, saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat poin yang mudah dia sebenarnya. Kita sekarang hidup pada zaman fitnah, pada zaman yang penuh dengan ujian, zaman yang penuh dengan kejahilan. Saya saja nak kongsi dengan sahabat-sahabat ya. Kalau boleh, saya nak ringkaskan poin sebab masa tak mengizinkan. Kalau boleh, dalam kehidupan kita sekarang ni ada beberapa perkara yang kalau boleh tidak perlu dikongsi dengan orang lain. Maksudnya, kalau boleh ada beberapa benda ni, kalau boleh tak perlu share lah dengan orang. Tak perlu bagi tahu pada orang. Tak perlu war-warkan pada orang. Simpan untuk kita cukup. Sebab kita hidup pada zaman fitnah. Jadi bila zaman fitnah, apa sahaja yang kita sampaikan, dia banyak mendatangkan fitnah daripada kebaikan. Banyak mudarat daripada manfaat. Antara benda yang kalau boleh tak perlulah berkongsi dengan orang. Sekadar kita tahu cukup lah. Kita buat, kita nikmati cukup. Nombor satu, yang pertama sekali, amalan. Kalau boleh amalan kita tak perlulah dikongsi dengan orang. Bagi tahu satu dunia. Kan? Semalam aku tahajud, jumpa siapa pun, saya Alhamdulillah lah, PKP ni 2 tahun dah. Setiap malam baca Quran sejuzuk. Dah tak pergi mana. Tak apalah, tak payah bagi tahu orang, tak apa kot. Dah Ustaz, saya nak bagi semangat pada orang lain. Kalau nak bagi semangat, ceritakan amalan orang lain. Cerita amalan yang dibuat oleh orang lain. Tak perlu ke cerita kot amalan kita sendiri. Tambah-tambah amalan sunat. Itu satu. Yang kedua, kalau boleh jangan share dengan orang. Yang kedua, umur. Umur pun tak perlu bagi tahu orang. Sebab umur kalau bagi tahu dia akan menimbulkan banyak masalah. Bukan banyak masalah, tapi kalau kita tua, kadang-kadang orang tak nak berkawan dengan kita, tak nak rapat dengan kita, disebabkan kita tua. Kalau kita muda, kadang-kadang orang lain akan menghinakan kita ataupun merendahkan kita, disebabkan kita muda. Jadi umur jangan tanya. Sebab tu kalau jumpa orang, jumpa kawan-kawan, kalau boleh tak usah tanya, jangan tanya umur. Umur tak usah tanya. Tanya balik lah. Dua. Yang ketiga, kalau boleh tak perlu share kongsi dengan orang lain. Yang ketiga, makan minum. Makanan, minuman yang kita nikmati, kalau boleh tak perlulah duk ambil gambar, duk share dengan orang, kongsi dengan orang. Kan? Kadang-kadang musim PKP tambah, apatah lagi musim-musim sekarang ni. Ramai yang sakit anaknya. Sakit. Kan? Kadang-kadang perkongsian makan minum kita itu menyebabkan orang sakit.
Kalau kita kongsikan makan minum kita tu untuk dijual, tak apa. Kalau untuk jual, tak apa. Sebab kita akan bagi maklumat macam mana cara nak dapat, harganya berapa, COD ni bagaimana. Yang tu boleh. Tapi kalau setiap sengaja ambil gambar nak tunjuk pada orang, kan? Yang ni yang saya boleh tiak sikit dekat makcik-makcik ni. Makcik-makcik ada lah belah-belah kawasan saya ni lah. Kadang kan sekarang musim PKP. Anak-anak duduk di Kuala Lumpur, mak ayah duduk di Penang ni. Kadang-kadang ada mak ayah, kadang-kadang ada adik-beradik yang duduk di belah Penang ni. Kadang-kadang dia orang ambil gambar makan, mak masak sedap, kan? Ambil gambar, hantar pergi dekat abang, hantar dekat kakak yang duduk di Kuala Lumpur. Dia orang tak boleh balik, kan? Kesian, kan? Tak perlu kot nak mengusik, nak ukur lah, nak melawak, nak bergurau. Bab lain lah, cari bab lain lah, kan? Kadang sakit, kesian, kan? Jadi perkara-perkara macam tu kena jaga juga tu. Tu kata penting mengaji tu, kan? Paling tidak untuk membetulkan diri sendiri. Yang keempat, tak perlu share dengan orang harta. Harta tak perlu bagi tahu pada orang. Sahabat-sahabat ada harta banyak, nikmatilah. Sahabat-sahabat ada duit banyak, nikmatilah. Nak beli apa, belilah. Nak buat apa, buatlah. Tapi tak perlu berkongsi ataupun tak perlu memberitahu orang lain tentang keadaan harta kita. Tak perlu simpanlah. Bukan semua orang seronok. Setiap nikmat ada pendengki dia. Jadi kalau sahabat-sahabat ada apa-apa, senyap sudah, tak payah ada cerita ke orang. You know, 4. Dan yang kelima, kau boleh jangan cerita pada orang, family, keluarga. Isu berkaitan dengan keluarga kita ni tak perlu diceritakan pada orang. Kita ada keluarga, kita uruskan keluarga. Kalau keluarga tu bahagia, nikmatilah kebahagiaan itu. Kita ada keluarga kita ni menggembirakan kita, nikmatilah kegembiraan itu. Tidak ada salahnya. Tapi tak perlulah sampai bubuh dalam Instagram, bubuh dalam TikTok, buat dalam YouTube, buat dalam Facebook dan sebagainya, nak menceritakan keluarga kita. Bukan semua orang seronok. Sahabat-sahabat dapat, ni contoh simple lah. Sahabat-sahabat dapat anak. Kadang ada setengah orang dia suka ambil gambar anak, dia letak masuk dalam Facebook, buat TikTok, buat apa semua. Sahabat-sahabat ingat semua orang suka. Ada yang tak suka, kan? Ada yang tak ada anak, tak suka. Ada yang mungkin dulu masa bujang dia bersuka dekat pasangan kita, tapi kita yang kahwin, dia masih lagi menyimpan. Boleh jadi kan takut-takut dia menyimpan dendam. Akhirnya dia mula mendoakan yang buruk-buruk. Dia tengok gambar perkahwinan kita dan sebagainya. Kita kahwin, tapi gambar kahwin kita tu tunjuk satu dunia. Orang yang sakit dengan kita, sakit hati dengan kita khususnya, takut-takut ditakuti, dia mendoakan keburukan. Nah, ni contoh-contoh simple lah. Dia tengok kita kahwin, dia tengok anak kita kahwin, kan? Dalam keadaan dia marah, dia minta, dia datang meminang anak kita, kita tolak. Akhirnya kita kahwinkan anak kita dengan orang lain. Jadi orang yang ditolak tu tengok gambar, dia tak, tunjuk gambar ni pada orang, ni setahun lepas setahun cerai ni. Kadang-kadang mereka mendoakan yang buruk-buruk pada kita. Tapi hari ni minta maaf sebut tapi masyarakat kita hari ni dia seolah-olah mungkin tak perasan kot perkara-perkara seumpama ni. Akhirnya perbuatan dia tu walaupun dia nampak berseronok, nak dapat like, nak dapat Allahu alam apa tujuan dia, tapi kadang-kadang perbuatan dia itu sebenarnya mengundang doa-doa buruk daripada orang-orang yang sakit. Sebab tu penting ngaji. Sebab tu senyap sudah, simpan sudah. Kan, tak perlu share banyak-banyak. Saya tahu kalau saya strict sikit lah bab ni. Sebab apa? Sebab kita takut dalam keadaan sekarang, zaman penuh kejahilan. Orang dulu baik sangka ramai, sekarang baik sangka tak banyak, yang banyaknya buruk sangka. Dulu orang baik ramai, sekarang orang yang kurang baik lebih ramai. Dulu perkara jahat sukar, tapi hari ini perkara jahat mudah dia diperolehi, mudah dijumpai. Jadi perkara-perkara tersebut kalau boleh hati-hati, jaga-jaga, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa cukup kot sekadar tu dulu untuk malam ni. Sahabat-sahabat yang berada berhampiran ataupun yang mengikuti Facebook Surah An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan, mereka sekarang dalam usaha untuk menyiapkan bantuanlah, memohon sedikit sumbangan untuk projek di surau mereka. Sahabat-sahabat boleh tengok di Facebook mereka. Jadi bagi siapa yang ada kelapangan rezeki, bagi siapa yang ada lebihan rezeki,
Dan untuk teringin untuk buat kebajikan, sahabat-sahabat boleh membantu surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan untuk pembinaan ataupun pembangunan surau mereka. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan di saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بنية التوفيق والقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.